ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jat dan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, terus kita masuk pada bicara kita malam ini, melihat kepada tajuk yang dicadangkan, merujuk melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, petikan daripada surah Yasin ayat 65. Melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ayat ini secara jelas menyatakan kepada kita yang mana kelak panca indera kita akan bercakap. Manakala di sana nukilan daripada Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan ayat itu sebenarnya ianya berbicara tentang perihal orang kafir dan juga orang munafik. Ayat tersebut dengan katanya, hadza halul kuffari wal munafiqina yaumal qiyamah. Ini adalah keadaan orang kafir dan juga orang munafik saat hari kiamat nanti, iaitu panca indera mereka akan berkata-kata, panca indera mereka akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petikan daripada surah Fussilat juzuk 24 melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 19. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah diheret ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan, sehingga bila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang membuatkan kami dapat berkata-kata adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Adakah kamu fikir Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan? Melihat ayat-ayat di atas, jelas menyatakan kepada kita yang mana kelak panca indera akan berkata-kata. Bukan itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan tentang fungsi panca indera, pendengaran, penglihatan, bukan hanya sekadar anggota. Bahkan jika kita lihat pada ayat itu jelas menyatakan kepada kita, pada hari tersebut mulut kita akan ditutup. Walaupun secara khususnya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menukilkan ianya berbicara tentang perihal orang kafir dan juga orang munafik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, anggota manakah yang terlebih dahulu akan bercakap? Jika tadi kita lihat anggota akan berbicara pada hari kiamat, soalannya, anggota manakah terlebih dahulu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu,
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna awwala 'azmin minal insani yatakallamu yawma yukhtamu 'ala al-afwahi fakhidhuhu minal rijlil shimal. Artinya daripada Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, pernah ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, sesungguhnya anggota pertama daripada manusia yang akan bercakap pada hari Allah menutup rapat di atas mulut-mulut mereka, maka ianya adalah pahanya, fakhidhu, pahanya. Manakala dalam hadis ini dinukilkan pada akhir hadis minar rijlis shimal, daripada kaki kiri, paha daripada kaki kiri, ianya adalah anggota pertama yang akan berbicara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ungkapan terakhir daripada hadis tersebut terdapat beberapa pandangan daripada para ulama menukilkan tentang kedhaifannya. Secara umum kita dapat melihat hadis ini Rasulullah menggariskan kepada kita yang mana anggota pertama yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, tuan-tuan, paha kiri, tuan-tuan. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di atas, menjadi sandaran jelas kepada kita, ianya muncul anggota pertama yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita fikir logik akal, sesuatu yang berbicara mesti mempunyai mulut. Tuan, kita faham sesuatu yang boleh berkata-kata dia mempunyai mulut. Okey, tuan, begini. Bila kita berada pada zaman kita, tuan, handset kita yang berbicara, mulut tak ada pun, tapi boleh mengeluarkan suara. Tuan, radio yang kita dengar dalam kereta kita tak ada mulut pun, tetapi boleh mengeluarkan suara. Tuan, itu kehidupan kita di dunia. Apatah lagi saat kita dibangkitkan semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah untuk Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mana-mana anggota untuk berbicara. Tidak menjadi masalah untuk Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada mana-mana makhluk untuk berbicara. Tuan-tuan, selain daripada anggota tubuh badan saya yang akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah, bahkan yang turut menjadi saksi kelak di hadapan Allah bukan hanya sekadar anggota tubuh badan kita, bahkan ianya menjangkaui lebih daripada itu. Hal ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah Al-Zalzalah, surah Al-Zalzalah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat, juzuk 30. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Tuan-tuan, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan pada ayat tersebut, apa maksud bumi menyampaikan berita? Jika tadi kita lihat anggota tubuh badan kita akan berbicara di hadapan Allah, walaupun secara khusus perbicaraan tentang kafir dan juga orang munafik, maksud yang umumnya ianya juga turut merangkumi sekalian makhluk, terutamanya manusia dan juga jin. Petikan daripada surah Az-Zalzalah, juzuk 30 pada ayat yang ketiga, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Apa maksud bumi menyampaikan beritanya? Hal ini dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, tuhaddithu bima amila al-amiluna ala dhahriha. Bumi berbicara, bumi mengatakan apa yang diusahakan oleh mereka yang melakukan sesuatu di atas perutnya. Maknanya apa yang kita lakukan, tuan-tuan, kelak bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang saya buat. Pukul 3 pagi Muhammad Yasir sekian-sekian-sekian, dia melakukan sekian-sekian-sekian di atas perut saya di tempat sekian, dia akan menjadi saksi. Pandangan Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan tentang makhluk Allah bumi. Tuan-tuan, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan setiap kenikmatan pasti akan disoal. Setiap kenikmatan yang dikecapi oleh kita, ianya akan disoal. Bila sebut nikmat, bukan hanya bumi je, semua yang kita miliki hari ini, tuan-tuan, baik harta kita, baik kenderaan kita, baik handset yang saya gunakan, tuan-tuan, semua yang kita ada hari ini
semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita usahakan. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita berada pada zaman kita, tuan-tuan, lebih mudah untuk kita faham. Kita bayangkan zaman para sahabat dahulu, zaman selepas daripada itu, jauh daripada teknologi, bagaimana mereka boleh beriman. Tuan-tuan, mereka beriman seperti mana apa yang digambarkan oleh Allah. Mereka beriman seperti mana apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah tanpa berbicara. Bila Rasulullah berbicara tentang percakapan panca indera, bila baginda SAW membacakan firman Allah tentang panca indera berbicara, tuan-tuan, mereka beriman. Sedangkan logik akal, panca indera, bila bercakap mesti ada mulut. Manakala isu itu tidak timbul di zaman kita, sebab kita menyaksikan banyak sesuatu yang berbicara sedangkan tidak mempunyai mulut. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita pergi fokus kita pada poin yang kedua, iaitu bacaan yang dibaca oleh tuan imam kita dalam solat tadi melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cuba ringkaskan, tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Bacaan yang dibaca oleh tuan imam, petikan daripada surah Ali Imran, juzuk yang ketiga. Tuan-tuan, kenapa saya ingin menyentuh bacaan? Sebab rugi, tuan-tuan, rugi sekiranya kita mendirikan solat sedangkan bacaan-bacaan tersebut berbicara tentang sesuatu yang bersesuaian dengan keadaan kita dan sesuatu yang mendedahkan tentang perihal sesuatu. Sekiranya kita tidak menghayatinya, rugi bagi kita. Okey. Manakala bicara melalui bacaan, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah Ali Imran juzuk yang ketiga tadi, bermula daripada ayat 38. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadu min ar-rihil mursalah. Artinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah. Pemurahnya Rasulullah berlipat kali ganda apabila kedatangan Ramadan, terutamanya bertemu dengan Jibril. Dan ada pun pertemuan Rasulullah dengan Jibril, ianya berlaku pada setiap malam mempelajari Al-Quran. Bila belajar tentang Al-Quran, tuan-tuan, dalam arti katanya kita mesti menghayati, kita mesti ingin merenung. Kita nak tahu maksud serba sedikit daripada bacaan yang dibaca oleh tuan imam kita dalam solat tadi. Apa yang boleh kita ambil daripada bacaan imam? Sebab tuan-tuan, saya suka follow daripada awal solat. Sebab itu saya datang sini awal, saya nak dengar bacaan supaya kita boleh mengambil penghayatan daripada bacaan yang dibaca oleh tuan imam kita, terutamanya dalam solat tarawih kita sebentar tadi. Kita masuk pada bicara kita, tuan-tuan. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ali artinya keluarga. Imran adalah nama seorang individu. Satu-satunya dinisbahkan kepada keluarga dan ianya simbolik kepada nama surah dalam Al-Quran adalah Ali Imran je, keluarga Imran. Tidak ada mana-mana di dalam Al-Quran pada surah yang lain dinisbahkan kepada satu keluarga. Tak. Hanya surah ini sahaja. Tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala merakamkan tentang keluarga tersebut? Melainkan pada keluarga ini, tuan-tuan, ada kelebihan dan kebaikan yang dapat kita lihat. Lahir daripada keluarga tersebut dari kalangan para anbiya alaihi salatu wassalam. Okey, kita nak dengar siapa sebenarnya Imran. Imran tu siapa sebenarnya? Okey, tuan-tuan, kita lihat pada muka surat 54. Surah Ali Imran cerita tentang Imran pada ayat 35. Kita akan lihat. Ketika isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kandungan janin menjadi hamba yang mengabdikan diri kepadamu, maka terimalah nazarku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ceritanya begini pada awalnya. Imran adalah seorang lelaki yang patuh kepada Allah. Dan saat isterinya sedang hamil, dia bernazar. Tuan-tuan, dia bernazar.
iaitu isterinya yang bernazar. Apa katanya? Dengan nazarnya, kandungan yang dikandungkan oleh beliau itu kelak akan menjadi hamba yang abdikan diri kepada Allah. Maknanya dia sedang mengandungkan seorang anak, yang mana janin itu kelak, anak itu dilahirkan, dia akan mengabdikan diri kepada Allah. Nazar dia, tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 36, kelahiran anak itu adalah anak perempuan. Siapa dia, tuan-tuan? Maryam. Jika tadi dia bernazar, jika dahulunya dia bernazar anak itu akan mengabdikan diri kepada Allah, kita faham dia mengharapkan anak itu adalah seorang lelaki. Tiba-tiba dapat anak perempuan. Dan kita pun tahu kesukaran untuk golongan perempuan mengabdikan diri kepada Allah tidak seperti mana golongan lelaki. Berbeza orang perempuan dan orang lelaki. Jadi pada ayat ini, maka ketika dia melahirkan, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Ya tuan-tuan, dia mengharapkan anak lelaki yang dapat anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan. Dan lelaki tidak sama dengan perempuan, of course. Kemudian, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak-anak cucunya daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Ini cerita. Jadi Imran adalah ayah kepada Maryam alaihissalatu wassalam. Kemudian, tuan-tuan, bersesuaian nazar yang telah dinyatakan oleh ibunya dahulu, yang mana anaknya itu akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka usahakan? Ayat 37, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan didikan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Zakaria ni siapa pula? Tuan, ibu-ibu, Zakaria di sini individu yang keempat adalah bapa saudara kepada Maryam. Bapa saudara kepada Maryam. Kemudian, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yakni kamar khusus untuk beribadah, dia dapati ada makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, daripada mana engkau perolehi ini? Dia Maryam menjawab, itu daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Okey. Jika tadi dia bernazar, sekarang tuan-tuan, ialah dia ingin melunaskan nazarnya. Anak tadi diberi pemeliharaan kepada Zakaria. Tuan-tuan, Zakaria di sini terdapat beberapa pandangan. Manakala pandangan yang paling popular ianya adalah Nabi Zakaria, pak saudara dia. Diberi Maryam kepada Zakaria, Zakaria mahramnya, jadi tak ada masalah. Ditinggal dengan Zakaria manakala di situ dia mempunyai khamar khusus untuk beribadah, bersesuaian nazar yang telah dinyatakan oleh ibunya. Jadi cerita, bila dia masuk, Zakaria pergi ziarah dia punya anak saudara dia, pergi tengok, tengok ada makanan. Tengok ada makanan. Bila dia masuk, dia tengok ada makanan, lalu dia berkata kepada Maryam, apa katanya? Ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, kamu dapat pada mana ni? Makanan ni kamu dapat daripada mana? Yalah, dia tahulah dia yang jaga, dia beri makan. Tiba-tiba dia masuk, tengok ada makanan. Lalu Maryam berkata, huwa min indillah, dia daripada Allah. Maknanya makanan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Okey. Kemudian tuan-tuan, maknanya Zakaria ni tak ada anak ke apa? Tuan-tuan, Zakaria ni tak ada anak ke? Menunjukkan pada kita saat itu Nabi Zakaria belum dikurniakan anak. Manakala dia mengambil tanggungjawab untuk memelihara anak saudara. Kejap, kami nak tahu apa bukti saat itu Nabi Zakaria belum dikurniakan seorang anak, sedangkan kita tahu Nabi Zakaria mempunyai seorang anak lelaki bernama Yahya. Bila Yahya dengan Maryam, dia orang sepupu. Sepupu takkan boleh duduk sekali satu rumah. Okey tuan, takkan boleh duduk sekali, tuan. Betul, itu kita setuju. Menunjukkan peristiwa ini, Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam belum dikurniakan anak. Kenapa? Kita lihat kesinambungan daripada ayat tadi. Ayat 38 yang dibaca oleh tuan imam kita. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Itu ceritanya. Maknanya selepas Maryam, dia memelihara Maryam, dia berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada dia zuriat. Itu doanya.
Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri menunaikan salat di mihrab. Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan yakni kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimah firman Allah daripadanya, teladan, berkemampuan, menahan diri, dan seorang nabi antara orang-orang soleh. Jadi diberi khabar gembira kepada Zakaria. Tuan-tuan, bila kita lihat di sini tuan-tuan, dia tak ada anak pada asalnya. Dia mengambil tanggungjawab untuk menjaga anak saudara. Kemudian dia berdoa kepada Allah tidak henti-henti supaya Allah mengurniakan kepadanya seorang anak. Tuan, contoh, sekiranya kita berada pada situasi tersebut, kita dah ikhtiar macam-macam cara kita buat, tak ada anak. Tuan, kita perlu melakukan ihsan. Kita perlu melakukan ihsan. Ini di atas ikhtiar kita. Jaga anak saudara, berbaik dengan mereka. Tuan, kemungkinan dengan ihsan yang kita usahakan itu, Allah akan memperkenankan permintaan. Allah akan makbulkan permintaan kita. Saya ada cerita, adik saya tuan-tuan, perempuan. Jadi dia pernah operate perut dia. Bila pernah operate, jadi doktor pun ada dikaitkan tentang berapa poin yang dibuang daripada perutnya. Doktor memberi berita pada awal yang mana adik saya tidak mampu untuk mengandung, tak boleh, sebab pada bahagian-bahagian tertentu telah dibuang. Tak apa, dia boleh terima. Dia boleh terima tuan-tuan. Tapi adik saya, dia punya tabiat dia baik dengan anak-anak saudara. Anak saudara dia baik dengan anak saya, dengan anak abang-abang dia baik, okey apa semua. Tuan, ditakdirkan oleh Allah dia mengandung. Siapa pun tak sangka. Siapa pun tak sangka tuan-tuan. Kata doktor, dia tidak boleh melahirkan, tetapi izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar yang dibuat, jaga anak saudara, baik dengan anak saudara, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan permintaannya. Sekarang anak tu dah 3 tahun. Anak saudara saya dah 3 tahun. Tuan, itu di antara cara. Selain kita berikhtiar dengan rawatan moden, tuan, kita juga ada cara yang lain. Kita berbaik dengan mereka, ihsan dengan anak saudara. Kemudian jangan kita lupa terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan permintaan kita dengan ihsan yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita lakukan. Ini di antara ikhtiar kita. Jadi kita kembali semula pada penceritaan tadi. Manakala kita lihat, tuan-tuan, bila malaikat memberi khabar gembira kepada dia tentang kelahiran seorang anak yang bernama Yahya, tuan, terkejut dia. Dengan apa katanya? Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat seorang anak sedangkan aku sudah sangat tua dan isteriku pun mandul? Macam mana aku nak dapat anak? Aku ni dah lah tua, orang rumah pula mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Allah boleh lakukan apa yang dikehendaki olehnya. Tuan, petikan daripada surah Maryam juzuk 15. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang perihal Zakaria tadi. Jadi Zakaria ada kaitan dengan Imran. Imran ayah kepada Maryam. Manakala Maryam di antara bapa saudaranya Zakaria dan dibesarkan oleh Zakaria sebelum Zakaria dikurniakan anak lelaki. Jadi tidak timbul isu mungkin berlaku percampuran di antara Yahya dan juga Maryam. Tak, ianya adalah keadaan yang berbeza dan masa juga yang berbeza melihat firman Allah tadi. Petikan daripada surah Maryam juzuk 16. Tuan-tuan, kata Zakaria, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Dalam surah Ali Imran tadi dinyatakan kepada kita secara ringkas. Manakala dalam surah ini menyatakan kepada kita rupa-rupanya bukan selepas dia jaga Maryam dia, sebelum itu dia dah berdoa. Dah lama dia berdoa kepada Allah. Tuan, itu Nabi, tuan, itu Nabi Allah berdoa mengambil masa yang cukup lama, barulah Allah memperkenankan permintaannya. Tuan, kita macam mana? Semestinya lagi jauh tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala melambatkan pemberian kepada kita untuk menguji. Contoh, dulu tuan-tuan, masa kehilangan MH370, kita buka je TV Fatihah, buka TV je Fatihah, pemberita pun tutup aurat tuan-tuan, tak pernah ditutup. Masa tu tuan-tuan ingat lagi kita? Tuan-tuan, ianya mampu bertahan lama mana?
Tak lama, adalah lebih kurang dalam beberapa bulan, setahun begitulah keadaan tu. Buka TV je Fatihah, buka TV je Fatihah. Tuan, sekarang di mana doa? Di mana doa tersebut? Allah Subhanahu wa taala melambatkan pemberiannya untuk menguji. Betul, ini yang berlaku kepada kita. Terus kita tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, bila dia berdoa tak pernah putus asa. Bahkan dalam ayat tadi dia menggambarkan bagaimana rambutnya telah putih, dah tua, yang mana dia tidak pernah berputus asa berdoa kepada Allah untuk dikurniakan zuriat. Itu dia. Itu pun lambat Allah kurniakan, tuan-tuan. Itu Nabi Allah. Apatah lagi kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kenapa dia nak sangat anak? Kenapa nak sangat anak? Katanya, sesungguhnya aku bimbang terhadap kerabatku dalam menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Itu sebab dia. Dia takut sekiranya dia kelak, dia wafat, dia meninggal dunia, tidak ada orang yang boleh meneruskan seruan dakwah Islam. Tuan-tuan, itu dia. Itu dia, tuan-tuan. Kalau kita takut, kenapa takut sangat, tuan Haji? Saya risau nanti harta saya nak warisi pada siapa? Itu kita, tuan-tuan. Kita fikir harta kita nanti akan diwarisi oleh siapa? Manakala Nabi Zakaria, siapa yang akan meneruskan usaha dakwah Islam sekiranya dia wafat nanti? Kemudian, isteriku pula seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak lelaki daripada sisimu. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hinggalah pada usia tuanya, dan ditakdirkan oleh Allah, Allah memberi khabar gembira kepadanya tentang seorang anak, dan diberi nama anak itu dengan Yahya. Kita ringkaskan ceritanya, tuan-tuan. Kembali semula kepada Maryam tadi. Maryam kita tahu bagaimana dan situasi yang dihadapi oleh Maryam. Kemudian saat Maryam beribadah, kan ada mihrabnya tadi. Saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau dikunjungi oleh malaikat yang mengkhabarkan kepadanya yang mana beliau akan dikurniakan seorang anak. Tuan-tuan, ini kejutan. Kejutan, tuan-tuan. Seorang perempuan yang terpelihara kemudian dikhabarkan akan mengandung. Seorang perempuan yang baik, orang kenal dia. Maryam terkenal dengan perilaku yang baik, orang kenal seorang perempuan yang solehah. Tiba-tiba dikhabarkan beliau akan mengandung. Tuan-tuan, kita lihat situasinya, adakah dia menerima ataupun tak? Selepas Allah Subhanahu wa taala memberi khabar kepadanya yang mana ia akan melahirkan seorang anak. Ayat 45. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah daripadanya, yakni iaitu seorang putera, namanya Isa putera Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk di kalangan orang-orang yang didekatkan, yakni kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia ketika dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ini khabar gembira Allah kepada Maryam, yang mana anak itu nanti dia boleh berbicara dalam buayan, dia boleh bercakap. Tuan-tuan, Maryam, apa situasi dia? Ayat 47. Dia Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku mungkin mempunyai seorang anak, padahal tidak ada seorang lelaki pun yang telah menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Okey, tuan-tuan, petikan daripada surah Maryam. Saat Maryam dikejutkan dengan berita itu, yang mana dia akan mengandung. Tuan-tuan, Maryam apa kata dia dalam surah Maryam? Yang mana beliau menyatakan dengan katanya, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyah. Dia berkata, bagaimana, macam mana mungkin aku akan dikurniakan seorang anak lelaki sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia, dan aku juga bukan seorang perempuan jalang. Itu bicara dia. Ini bicara petikan daripada seorang Maryam. Maknanya kata dia, aku ni tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia, dan aku ni juga bukan perempuan jalang. Tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, yang mana Allah lebih mengetahui. Bila Allah nak, ianya akan berlaku, ianya pasti akan berlaku. Okey, tuan-tuan, Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa ayah.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, bila kita lihat tentang penciptaan Nabi Isa, sepatutnya kita perlu melihat pada awal penciptaan manusia. Saat diciptakan Nabi Adam diciptakan oleh Allah bukan hanya tidak ada ayah, bahkan tidak ada ibu, dua-dua tak ada. Hal ini dinyatakan oleh Allah pada ayat 59 surah Ali Imran juzuk yang ketiga muka surat 57. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya daripada tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi penciptaan Nabi Isa AS tidak mengejutkan kita. Kenapa? Nabi Adam semua orang tahu, penganut agama Kristian pun tahu tuan-tuan, Yahudi pun berpegang perkara yang sama. Adam dan juga Hawa adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah, semua dia orang tahu. Jadi tuan, perkara itu tidak mengejutkan. Tentang kelahiran Nabi Isa AS hanya diciptakan melalui ibu, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ibu dan juga tanpa ayah. Ianya bukanlah perkara yang mengejutkan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, di dalam akidah kita semestinya kita beriman yang mana Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Perbezaan kita dengan penganut agama Kristian terutamanya, mereka berpegang Isa itu adalah anak Allah. Itu melihat kepada pegangan mereka. Manakala kita mesti jelas dalam bab ini, kita berpegang tak ada masalah lah. Allah mencipta Isa AS daripada seorang ibu, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ibu dan juga tanpa ayah. Apa maksudnya tuan-tuan? Artinya bila mereka kata begitu, bila mereka berkata Isa itu adalah anak Allah, dilahirkan tanpa seorang ayah, tuan, selayaknya yang lebih patut disebut dengan anak Allah adalah Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Tetapi mereka hanya melihat kepada Nabi Isa AS. Ini di antara perbicaraan mereka yang jauh daripada apa yang dinyatakan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali melihat bicara kita, petikan daripada surah Ali Imran tadi. Manakala di sini tuan-tuan, masa semakin mencemburu kita. Masa yang ditetapkan kepada kita adalah 30 minit. Dan insya-Allah saya tidak sudi untuk berbicara lanjut pada malam ini. Sekali itu sahaja bicara kita pada malam ini tuan-tuan. Mengakhiri pertemuan kita di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita. Yang pertama, kelak segala anggota kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bumi dan juga segala makhluk yang kita kecapi hari ini tuan-tuan, semuanya akan berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Pada kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah. Pemurahnya Rasulullah bertambah apabila kedatangan bulan Ramadan, terutamanya saat baginda SAW bertemu dengan Jibril dan mempelajari Al-Quran dengan Jibril. Tuan-tuan, hadis itu juga menggariskan kepada kita tentang tadarus, belajar tentang Al-Quran. Jadi melihat kepada hadis itu tuan-tuan, di antara amalan yang kita usahakan pada malam-malam Ramadan, kita tadarus, mempelajari Al-Quran. Cantik tuan-tuan, cantik. Kita teruskan usaha tersebut, kerana hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga Jibril SAW dahulunya. Tuan-tuan, pemurahnya Rasulullah, pemurah sangat ke Rasulullah tuan-tuan. Ya, Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Jabir, kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dainun faqadani wa zadani. Pernah Rasulullah mempunyai hutang kepadaku. Saat baginda menyelesaikan hutang, baginda akan menambah kepadaku. Tuan-tuan, kata Jabir, pernah Rasulullah berhutang dengan dia. Tuan-tuan, satu-satunya pemimpin dunia yang pernah berhutang dengan rakyat jelata adalah Rasulullah. Ya betul Ustaz, tak ada ke hari ni? Tak ada. Hari ni rakyat jelata yang hutang dengan dia. Dahulunya Rasulullah berhutang dengan rakyat. Apabila baginda menyelesaikan hutang, baginda akan menambah kepadaku. Tuan, akhlak Rasulullah hebat. Contoh tuan-tuan, saya hutang dengan Tuan Haji. Tuan Haji ada 10k tak? Oh, ada Ustaz. Ustaz nak bayar bila? InsyaAllah raya ke-6 nanti saya bayar.
Saya bayar 10,000. Kemudian inisiatif pada saya, Tuan Haji, ini 1,000 daripada saya. Tuan Haji bantu saya masa saya susah. Okey, ini 1,000 inisiatif pada saya. Tuan, itu sunnah Rasulullah. Bila kita bayar lebih. Tuan Haji tak nak, ustaz apa ni, 10 je lah. Tak apa Tuan Haji, kalau begitu saya belanja makan Tuan Haji dengan family. Bila kita boleh jumpa, saya belanja makan. Tuan, itu sunnah. Apabila kita menyelesaikan hutang, Tuan, kita cuba untuk membayar lebih. Itu akhlak Rasulullah. Pemurahnya Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan, saat baginda berkelana dengan para sahabat. Tuan-tuan, kata Jabir, aku tertinggal di belakang. Aku tinggal di belakang dengan sebab untaku yang tua. Dia naik unta tua, tinggal di belakang sekali. Rasulullah pun tunggu dia, sehinggalah ia sampai kepada baginda alaihi salatu wasallam. Rasulullah, tuan-tuan, berkata kepada Jabir, jual je lah unta kamu ni kepada aku. Jual je unta kamu ni kepada aku. Bila unta tua, tuan-tuan, lambat jalan. Lalu Jabir, tuan-tuan, dia berkata kepada Rasulullah yang mana dia akan menjual unta tersebut di Madinah, bukan sekarang. Bukan sekarang. Di Madinah nanti saya akan jual unta saya. Tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan? Jika tadi kata Jabir, aku di belakang sekali daripada kelompok kaum, manakala pada saat itu untaku terus mendahului kelompok, terus dirempit, tuan-tuan, depan sekali. Dia pun faham Rasulullah nak beli dia. Tuan-tuan, itu unta, tuan-tuan, dia berdepan sekali, tadi belakang. Dia tahu dia akan berpindah bilik, terus dirempit, nak balik cepat. Tak apa, apabila tiba di Madinah, seperti mana apa yang dimaterai dalam perjalanan tadi, Rasulullah pun bawa unta jumpa Jabir. Jabir pun bawa unta jumpa Rasulullah. Lalu baginda memberi kepada Jabir harga unta, dan Jabir memberi unta itu kepada Rasulullah, jual beli. Tuan, Rasulullah pegang tali unta. Kemudian baginda alaihi salatu wasallam berkata kepada Jabir, al-jamal was-thamanu laka ya Jabir. Unta dan harga unta untuk kamu wahai Jabir. Rasulullah dah beri harga unta, tuan-tuan, kepada Jabir. Kemudian Rasulullah memberi kepada Jabir, unta itu dipulangkan semula kepada Jabir, hadiah daripada Rasulullah. Tuan-tuan, pemurah betul. Jual beli apa begitu, tuan? Itu Rasulullah, tuan-tuan. Dia tahu Jabir mempunyai sesuatu dengan unta tersebut. Unta lama, dia ada nilai sentimental, tuan-tuan. Macam Tuan Haji lah, RSX, tuan-tuan, boleh naik 70,000. Harga asal tak sampai 10 pun. Ustaz, itu ada nilai sentimental. Okey, tak apalah Tuan Haji. Sebab apa? Ada kisah-kisahnya, ada sejarah lamanya. Begitu juga unta tersebut, dan Rasulullah memberi hadiah kepada Jabir. Begitu je, tuan-tuan. Duit pun beri, kemudian beri pula hadiah yang telah dimiliki oleh Rasulullah tadi kepada Jabir. Kejap Ustaz, unta tu fras ke tak? Bila tadi dia semangat tu, tuan, sekarang tiba-tiba dia balik semula kepada Jabir. Ini tentang unta itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, faedah ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu, tuan-tuan, terus kita berdoa kepada Allah. Iktibar daripada pengisahan di atas tadi, tuan, Nabi Zakaria alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, tuan, sampai ketua untuk dikurniakan zuriat, manakala Allah memakbulkan permintaannya pada usia tuanya. Melihat kepada apa yang kita bicarakan tadi di sini, tuan-tuan, kita tidak boleh berputus asa dalam doa kita kepada Allah. Tuan-tuan, istiqamah dalam berdoa. Kita yakin Allah pasti akan memperkenankan permintaan kita. Jika tidak di dunia, akhirat itu pasti dengan ganjaran. Faedah berikutnya dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu sekiranya Allah menghendaki sesuatu, tuan-tuan, bila Allah berkata jadi, maka jadi. Sekiranya Allah tidak mengizinkan, tuan-tuan, takkan berlaku punya. Kita tengok orang accident, tuan-tuan, kereta teruk, tapi orang dia tak ada apa, relax je tepi jalan. Logik akal kita tengok, kereta ni hancur tapi orangnya tak ada apa. Tuan, Allah tak berkehendak, tak jadi, tuan. Ada orang accident biasa, meninggal. Kereta dia calar je, langgar kereta depan, tapi tuan, meninggal. Tuan, Allah berkehendak jadi, jadi. Allah tidak berkehendak tak jadi, takkan berlaku. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, sekali itu sahaja bicara kita malam ini. Saya mohon dimohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi, tuan-tuan, ibu-ibu, saya mohon dimohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.